terus membelah lautan demi Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkembangan misi flotila kemanusiaan Global Sword Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza, pelayaran kembali tenang selepas mengharungi cuaca buruk hingga memaksa flotila berpatah balik ke pelabuhan Barcelona beberapa jam selepas berlayar. Itu yang dikongsikan di media sosial Eksekutif Strategik Cinta Gaza Malaysia, Muhammad Haikal Luqman Zulkifli, yang kini sedang berada di atas salah sebuah kapal. Masih lagi merempuh lautan untuk berlayar ke bumi Gaza untuk memecahkan kepungan di bumi Gaza. Kami mohon doa bagi yang menonton video ini teruskan bercakap tentang soal Palestin walaupun sekarang laut sangat-sangat bergelora dan kita telah merempuh hampir 3 jam ribut di tengah lautan, tetapi Alhamdulillah kita masih meneruskan pelayaran kita kerana ingatan kita sentiasa berada di bumi Palestin. Beliau merupakan salah seorang daripada 15 rakyat Malaysia dalam gelombang pertama pelayaran. Flotila dijadualkan bertemu dengan gelombang kedua kapal di Tunisia pada Khamis, namun rancangan tersebut kini mengalami sedikit kelewatan. Hari ini Alhamdulillah kita sampai ke port kedua, akan melepas kita dari Malaysia, dan port ini juga seperti port in Spain akan melepaskan 15 orang perwira. Misi kali ini sebagai misi maritim terbesar ke Gaza dengan lebih 50 buah kapal dan penyertaan delegasi dari sekurang-kurangnya 44 buah negara. Belgium mengumumkan akan secara rasmi mengiktiraf negara Palestin semasa sesi Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang dijadual berlangsung bulan ini di New York. Pengumuman itu dibuat Menteri Luarnya Maxime Prevot dalam satu kenyataan rasmi hari ini. Langkah bersejarah ini menjadikan Belgium antara negara Eropah yang menyertai gelombang sokongan terhadap penyelesaian dua negara. Prevot menyatakan pengiktirafan ini akan diformalisasikan melalui dekri diraja sebaik sahaja tebusan terakhir Israel dibebaskan dan Hamas tidak lagi memainkan peranan dalam pentadbiran Gaza. Selain pengiktirafan, Belgium terus mengumumkan 12 bentuk sekatan terhadap Israel. Ia termasuk larangan import produk dari penempatan haram, semakan semula kontrak awam, serta sekatan diplomatik terhadap individu tertentu. Setakat ini lebih 140 negara anggota PBB telah mengiktiraf negara Palestin secara rasmi. Susulan rusuhan berdarah di Indonesia, PBB menggesa agar siasatan bebas dan telus dijalankan berhubung kematian sekurang-kurangnya 8 individu dalam siri demonstrasi besar-besaran yang tercetus sejak 25 Ogos lalu. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyatakan kebimbangan terhadap penggunaan kekerasan yang didakwa berlebihan oleh pasukan keselamatan Indonesia. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. Demonstrasi yang pada mulanya aman bertukar ganas di beberapa bandar utama termasuk Jakarta, Bandung dan Gorontalo. Menurut Amnesty International, pihak berkuasa perlu memastikan siasatan dijalankan secara bebas dan adil terhadap semua insiden kekerasan. Ia termasuk penggunaan gas pemedih mata dan peluru getah yang didakwa tidak mengikut prosedur antarabangsa. Setakat ini lebih 1,200 individu telah ditahan dan sekurang-kurangnya 20 orang dilaporkan hilang. Sementara itu, 3 pelajar, seorang murid sekolah menengah dan 2 mahasiswa dilaporkan maut selepas disyaki menyertai siri demonstrasi. Mangsa dikenali sebagai Andika Lutfi Falah, pelajar SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, Iko Julian Junior, pelajar institusi swasta di Jakarta, dan Reza Sandy Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta.
Insiden ini mencetuskan kebimbangan dalam kalangan masyarakat yang menuntut pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh terhadap punca kematian dan tahap keselamatan semasa demonstrasi. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin memaklumkan setakat ini tiada rakyat Malaysia termasuk pelajar yang terjejas akibat insiden berkenaan. Pihak kedutaan menasihatkan rakyat Malaysia yang bermastautin atau berkunjung ke Indonesia untuk mengelak kawasan yang terlibat dengan rusuhan sama ada di Jakarta maupun di bandar-bandar lain. Bagi pelajar Malaysia, pihak Education Malaysia di Indonesia sentiasa berhubung dengan mereka bagi memantau keadaan dan menyalurkan nasihat sewajarnya. Tambah beliau, rakyat Malaysia yang merancang berkunjung ke negara itu perlu membuat persiapan rapi. Mereka juga perlu melaporkan keberadaan kepada pihak kedutaan. Beralih ke Sudan, lebih 1,000 orang terbunuh dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat di sebuah kampung di Darfur Tengah, Barat Sudan. Pergerakan Tentera Pembebasan Sudan, kumpulan yang menguasai kawasan itu, berkata seluruh penduduk kampung Tarsin di Pergunungan Mara maut pada 31 Ogos selepas hujan lebat mengakibatkan tanah runtuh. Kumpulan itu turut memaklumkan hanya seorang saja yang terselamat dalam bencana itu. Gubernur Wilayah Darfur, Mini Arko Minawi, pula menyifatkan tragedi itu di luar kemampuan negara. Seterusnya merayu Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa untuk campur tangan segera memberi bantuan di saat kritikal ini. Setakat pagi tadi, belum ada sebarang pengesahan daripada kerajaan Sudan. Bencana alam ini berlaku ketika peperangan antara tentera dan RSF masih berlarutan. Konflik telah meragut lebih 20,000 nyawa. Susulan gempa bumi di timur Afghanistan, PBB memberi amaran bahawa tragedi itu mampu menjejaskan ratusan ribu penduduk. Malah angka korban dijangka akan meningkat mendadak. Penyelaras Kemanusiaan PBB di Afghanistan, Indrika Radwati, berkata setakat ini lebih 900 maut dan ribuan cedera akibat gempa bumi bermagnitud 6.0 itu. Gempa mencetuskan banyak kejadian tanah runtuh dan jatuhan batu sekaligus menyukarkan akses ke kawasan terjejas. Beliau juga kesal apabila rayuan bantuan sebanyak $2.4 bilion Amerika untuk rakyat Afghanistan tahun ini hanya dibiayai 28% setakat ini. Sidang Kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai SCO 2025, satu pakej hasil yang signifikan telah dicapai pada sidang kemuncak tersebut dengan pemeteraian deklarasi Tianjin sebagai pencapaian yang paling penting. Negara anggota turut meluluskan strategi pembangunan SCO yang baru bagi tempoh 2026 hingga 2035 sebagai panduan hala tuju organisasi tersebut dalam dekad akan datang. Secara keseluruhan, sebanyak 24 dokumen telah ditandatangani meliputi bidang utama seperti keselamatan, ekonomi, pertukaran budaya dan pembangunan dalaman. Selain itu, Laos telah diterima sebagai rakan rasmi menjadikan jumlah anggota keluarga besar SCO kini sebanyak 27 buah negara. Kyrgyzstan akan mengambil alih jawatan Presiden bergilir SCO bagi tahun 2025 hingga 2026. Susulan SCO 2025, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Xi Jinping di Great Hall of the People di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin mengulangi komitmen memperkukuh kerjasama strategik dan komprehensif. On behalf of the delegation, again, thank you. And for me personally, of course, it's a great honor to be given the opportunity to participate in the deliberations of SCO, which is important to us, and then of course to join you tomorrow, because it means a lot, as I said yesterday, not only the resistance, but to educate the masses, and it's consistent with your global governance initiative. Your visit was fantastic, was very well received
from the king to the ordinary Malaysian, and we are here, of course, to make sure that what was agreed upon will be implemented at a fast track, because I want this special strategic comprehensive relations to really work. So again, thank you again. Sementara itu, sejurus selepas pertemuan dengan Xi Jinping, Perdana Menteri terus mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan Li Qiang di Rumah Tamu Negara di Ayutthaya. Sukan dimulakan dengan tenis terbuka Amerika. Naomi Osaka mencatat kemenangan penuh meyakinkan dengan meneruskan pilihan tuan rumah Coco Gauff pada pusingan ke-16 pagi tadi. Bintang Jepun itu meneruskan pilihan ketiga Gauff 6-3, 6-2 dalam pertembungan pusingan ke-4 bekas juara terbuka AS itu yang kelihatan bersedia untuk cuba meraih Grand Slam kelimanya. Opportunity to come out here and play. This is my favorite court in the world and it means so much to me to be back here. Perjalanan untuk kembali ke puncak adalah tidak mudah buat Osaka apabila dia kembali ke gelanggang tenis tahun lalu selepas melahirkan anak perempuan pada 2023. Osaka akan berdepan pilihan ke-11 dari Chad, Carolina Muchova pada suku akhir Rabu ini. Joe Wagner, peninju heavyweight Britain yang pernah menentang Muhammad Ali dan Joe Frazier sehingga ke pusingan akhir, meninggal dunia pada usia 75 tahun semalam. Wagner yang dilahirkan di Hungary kurang mendapat sokongan di United Kingdom selepas menewaskan jaguh negara itu Henry Cooper. Keputusan mata beliau diperdebatkan pada 1971 untuk muncul sebagai juara British, Commonwealth dan Eropah. Beliau tewas 2 kali dengan kiraan mata kepada Ali di London pada 1973 dan dalam perlawanan ulangan 15 pusingan di Kuala Lumpur 2 tahun kemudian bagi merebut gelaran WBC. Kerjaya beliau selama 32 tahun itu berakhir pada 1999. Pada ketika itu, beliau telah berpindah ke Australia dan menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di sebuah rumah jagaan di Brisbane selepas disahkan mengidap demensia. Kejayaan bersejarah Grimsby Town menyingkirkan Manchester United daripada Piala Liga tercala selepas disahkan menggunakan pemain tidak layak. Kelab Liga 2 itu mencipta sejarah sebagai pasukan Division ke-4 pertama menyingkirkan United daripada mana-mana kejohanan domestik selepas menang menerusi penentuan penalti di pusingan kedua. Namun Grimsby meredahkan pemain tengahnya kelak O2 hanya didaftarkan 1 minit lewat daripada tarikh tutup sehari sebelum perlawanan. Dunia 10 berakhir di sini. Saksikan visual tumbuhan dan cendawan yang mengendalikan alat muzik elektronik menggunakan kuasa biologi. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan selamat malam.